Alhamdulillah ghaniyil hamid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun. Maksudnya, dan jadikanlah dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati khutbah yang bertajuk Institusi Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Wadah Penyatuan Ummah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai rakyat Sarawak yang cintakan negeri dan negara, kita tentunya mengimpikan negeri dan negara kita terus membangun, maju, berdaya saing dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Keamanan dan keharmonian antara kaum semestinya menjadi faktor yang sangat penting dengan negeri kita untuk mencapai kemajuan yang seimbang dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Justru kepimpinan negeri mestilah menjadi keutamaan dalam memastikan keseimbangan tersebut terus terpelihara. Imam Ibn Khatir rahimahullah dalam menafsirkan ayat 24 surah As-Sajdah yang telah dibacakan tadi menyatakan bahawa ketika mereka sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, membenarkan para rasulnya dan mengikuti risalah dan diberikan kepada mereka, nescaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang makruf dan melarang kemungkaran. Setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa manusia mengikuti cara hidup pimpinannya. Kata-kata tersebut menepati realiti kehidupan kebanyakan masyarakat. Justru dengan adanya pemimpin yang menjadi suri teladan, maka sudah tentu dia akan memberi kesan yang mendalam kepada cara hidup masyarakat. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita wajib mentaati pemimpin dalam konteks negeri. Pemimpin yang mesti kita hormati ialah Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Malah kita juga mestilah menghormati kepimpinan negeri, iaitu jemaah menteri atau kabinet menteri. Sesungguhnya institusi Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri menjadi simbol kepada perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Syekh Muhammad Mutawili Asy-Syakrawi rahimahullah menyatakan suruhan taat kepada pemerintah disertakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan itu masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Justru setiap pemerintah itu dituntut untuk menunaikan amanah kepimpinan dengan sempurna dan sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap orang Islam wajib mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci, kecuali dia diperintah melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar atau taat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap pemimpin itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang melayakkan mereka menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Antaranya, pertama, Islam. Ini adalah kerana urusan pemerintahan adalah salah satu hukum syarak yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal umat Islam. Kedua, matang. Oleh itu, tidak sah melantik kanak-kanak orang yang jahil dan yang seumpama dengan mereka sebagai pemerintah, walaupun mereka dikelilingi oleh para penasihat. Ketiga, bersifat adil. Orang yang bersifat adil ialah orang yang tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan memakan riba. Dia juga tidak berterusan melakukan dosa kecil. Keempat, mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalilnya. Pemerintah mestilah mengetahui hukum hakam syarak dan dalil-dalilnya. Pengetahuan ini akan membolehkannya berijtihad. Jika dia tidak mampu berijtihad, maka dia hendaklah mempunyai penasihat-penasihat yang memahami hukum hakam Islam. Kelima, bijaksana dan mempunyai pemikiran holistik. Sifat ini membolehkan seseorang pemerintah mampu mentadbir, menjaga keselamatan negeri dan rakyat daripada sebarang ancaman. Kebijaksanaan ini hanya dapat dikesan dan dinilai oleh mereka yang berpengalaman, ahli syurga dan mereka yang pernah menjalankan ahli syura dan mereka yang pernah menjalankan tugas-tugas ini. Keenam, melaksanakan nilai-nilai Islam. Justru pemimpin bertanggungjawab membawa rakyat bersama-sama menghayati ajaran Islam dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling berusaha menjaga keamanan dan kesejahteraan negeri dan negara serta saling mengingati sesama kita agar terus memelihara keharmonian sesama masyarakat yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, khatib ingin berpesan agar kita sama-sama mempraktikkan norma baharu kehidupan seperti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui prosedur operasi standard atau SOP bagi pihak kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di negara kita. Sebelum mengakhiri khutbah hari ini, khatib ingin mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai ingatan kita bersama. Pertama, setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Baiknya rakyat adalah cerminan bagi baiknya para pemimpin. Kedua, mentaati pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anil ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minat sama' wal ardi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa,
tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu permuniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun muhibun da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adlil wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yarzuqkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.